Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, welcome to my channel and my friend. Okay, so today kita akan cakap sikit pasal kartun and karikatur study daripada kita orang daripada group ADE 491 SAC. Tiga ahli iaitu Muhammad Arif Irfan bin Afendi, Muhammad Izhar Najmi bin Roslan dan saya sendirilah, Muhammad Iqbal Izzat bin Abdul Rahman. Alright, so before starting kita bagi kepada Muhammad Arif Irfan dululah. Kita talk sikit about kartun iaitu Before Independence. So silakan Arif Irfan. Okay, Assalamualaikum. Selamat terima kasih kepada kawan-kawan saya yang sama dengan pada kita hari ini untuk bincang mengenai karikatun. Okay, sebelum pada kemerdekaan, di mana karikatun ni apa yang saya bayangkan adalah dia cuba menyampaikan propaganda dalam bentuk tulisan. Okey, sebelum tu saya nak terangkan mengenai apa itu animasi lah. Animasi adalah satu paparan parti susunan imej-imej seni 2D atau posisi model agar menghasilkan ilusi gerakan. Okey. Ia adalah sejenis ilusi optik pergerakan disebabkan kejadian penerusan penglihatan dan boleh dihasilkan dan didominasikan dalam pelbagai cara. Okey, saya kembali kepada sebelum merdeka je. Okey, sebelum merdeka, kartun ini dia cuba sampaikan propaganda, iaitu untuk kita dalam menghalau komunis, iaitu ada tentera Jepun datang, kita menyampaikan maklumat-maklumat penting. Okey, di mana dia menggunakan akhbar sebagai satu media untuk kita menyampaikan kepada orang Melayu berita-berita yang terkini, iaitu dalam tulisan Jawi dan Rumi. Okey, contoh-contoh akhbar dia adalah Wartawan Jenaka, Utusan Melaya, Utusan Kanak-kanak, Tunusan dan sebagainya. Sekejap, belum habis lagi. Okey, antara tokoh yang terkenal adalah Osman Kangkung dan Saidina Yahya. Okey, next. Okey, dekat sini saya nak cuba terangkan mengenai satu karya dia daripada Akhbar Majlis pada tahun 6 September 1947, itu sebelum merdeka lagi, iaitu membincangkan mengenai hak orang Melayu. Kat sini kita dapat lihatlah macam mana dalam pesan Jawi dia mengatakan hak-hak orang Melayu bersama untuk menentang penjajah daripada British. Okay, next. Okay, antara daripada akhbar Wartawan Jenaka pula adalah Abdul Abbas, Abdul Manan dan Abu Bakar Muhammad Nur. Kalau pada ketika ini mereka cuba menyampaikan dalam bentuk haiwan. Nampak kalau kita tengok daripada Abdul Manan punya, dia nampak macam manusia bentuk haiwan dan cuba menyampaikan mesej di situ. Lepas tu daripada Abdul Abbas kita dapat lihat dia punya ada haiwan ular dekat situ. Ada haiwan ular dan ada beberapa manusia kat situ. Style yang diorang gunakan pada ketika ini boleh saya katakan adalah style dalam bentuk lukisan lagi, dan untuk diorang menyampaikan kegembiraan kepada orang lain. Next. Dan selepas daripada akhbar diorang cuba sampaikan, maka terjadilah komik, iaitu komik yang cerita mengenai Kasturi daripada Nik Muhammad Idris. Dia ni pada Kelantan je, dan penerbit dia adalah daripada kedai buku Abu Bakar Al-Hamadi pada tahun 1955. Kalau dekat sini kita boleh nampak satu perubahan di mana penghasil karya kartun ni dia daripada pelukis daripada akhbar dia dapat daripada kutipan situ duit kan. Lepas tu pergi ke komik untuk dia menyampaikan mesej-mesej ni. Daripada cerita Kasturi ni saya boleh ceritakan dia adalah satu topik mengenai pahlawan-pahlawan Melayu. Saya rasa cuba next, saya cerita saja penyampaian saya.
Oh. Saudara Izhar, boleh ke anda back sikit dalam satu slide ke dua slide? Okey kat sini. Okey. Jadi penyampaian anda sangat bagus jugalah Arif. Jadi saya nak tanya sikit lah. Kita punya apa ni? Berdasarkan daripada slide ni, awak cakap Melaya Hak Melayu kan? Ya. Melaya Hak Melayu ni kartun dia dalam bahasa Jawi kan? So kiranya pada masa tu orang kita lebih menetapkan bahasa Jawi daripada bahasa Melayu lah kan? Betul tak? Betul. Sebab dia peristiwanya adalah sebelum merdeka. Di mana tulisan Jawi lebih diagungkan lah. Dan pada ketika itu pun saya penggunaan tulisannya adalah tulisan Jawi dan inilah tulisan Jawi dan English lah, sebab kita ada dengan British kan. So kita komunikasi pakai English lah bila kita dengan warga-warga asing. Bila disampaikan dalam bahasa Jawi, maka orang selain pada bahasa Melayu kita ni tak faham. Jadi kita punya akhbar ni untuk kita saja. Tak ada orang macam orang lain. Melainkan kalau ada bangsa lain yang mempelajari bahasa Jawi lah. Oh, faham. Okey, jadi itu adalah penyampaian anda. So, saya rasa setakat itu je lah apa yang saya dapat. Mostly saya faham lah apa yang awak cuba nak sampaikan tu Irfan. Jadi, saya rasa kita boleh next tu. Izhar, macam mana? Okey, boleh saja. Alright, kita serahkan kepada Izhar lah pula. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Umar Janatimi. Saya mengambil tajuk iaitu selepas Hari Kemerdekaan. Okey, selepas Hari Kemerdekaan ni, kita dapat lihat satu komik iaitu Anak-Anak Sidik yang telah diterbitkan oleh Raja Azmi dan sama penerbit eksekutif iaitu Anak-Anak Sidik itu sendiri. Kita dapat lihatlah di situ. Dia merupakan sebuah komik autobiografi iaitu mengisahkan 5 orang anak-anak sidik dalam kehidupan mereka pada masa kecil untuk melatih diri menjadi seorang jago badminton negara. Dan kat sini kita dapat lihat akibat daripada populariti komik tersebut pada tahun itu. Raja Azmi mengambil satu langkah lain bagi untuk mendekatkan anak-anak sidik ini kepada kita punya masyarakat, iaitu melalui animasi. So animasi telah dicipta pada sekitar 1999 sehingga 2003. Okey. Yang kedua adalah Keluar Man. Berdasarkan animasi Keluar Man ni, kita dapat lihat merupakan seni animasi televisyen Malaysia terbitan UAS Animation Studio yang bersiaran di TV, iaitu pada TV1 pada zaman itu dari 1998 hingga 2005. Karya ini ataupun animasi ini diilhamkan oleh Kam Ismail dengan perbincangan Meja Bulat bersama pasukan pengasas pada Jun 1997 kerana inginkan kehadiran Adiwira masuk Adiwira kebangsaan di dalam Malaysia ini. Oh, ni salah satu favourite saya ni. Saya pun merupakan salah satu penggemar agaklah Keluar Man ni, sebab bila cerita keluar saya akan duduk situ lah tengok sebab habis. Orang cakap apa childhood story kan? Childhood story kan? Dia macam bagi satu pendekatan kepada kanak-kanak, bahawa macam kita ni boleh boleh berhibur Adiwira, itulah. Lepas tu dalam reka bentuk tersebut sebenarnya dibangunkan oleh Raja Zaharuddin Shah, Raja bekas animator Usop Sina Tontoria. Ada kenal tak? Tontoria dia. Animasi lama tu.
saya punya favourite juga tu. So Arif macam mana? Betul-betul. Saya animasi ni macam mengibau zaman saya dulu jugalah. Lagi-lagi anak-anak sidik lah. sebab anak-anak sidik ini dia baca kita macam dia macam beri satu motivasi juga kepada anak. Kalau kita perasan lah, motivasi dari segi sifat kesukanan itu sendiri dalam anak-anak. So kat situ sajalah saya punya perbincangan saya. Oh, jadi kita dah sampai di perbincangan. So, maksudnya dah sampaikan keluar main dengan anak-anak sidik kan? Yeah. Jadi, saya tak ada soalan pun nak tanya sebab benda dah jelas kan? Macam mana saudara Arif? Ada apa-apa ke nak tanya? Saya nak tanyalah, pada ketika itu kan, animasi anak-anak sidik ni adakah dia berjaya untuk menaikkan semangat kesukanan dalam masyarakat? Okey, selepas daripada animasi anak-anak sidik ni, apa yang saya dapat lihat dah, selepas dia membawa satu impak yang besar kepada masyarakat masyarakat Indonesia ni. Kiranya rakyat semua dapat mengenali apa itu sukan badminton dan macam mana cara bermainnya, macam mana kehidupan mengenali kehidupan jago-jago badminton yang kita dapat kenal, iaitu anak-anak sidik ini. So dia akan memberi satu impak, iaitu satu sifat kesukanan itu sendiri kepada anak-anak bagi meneruskan generasi ke generasi dalam sukan badminton ini. So itu saja. Okey lah, saya nak tambah sikit yang Arif tanya tu kan. Dapat menaikkan semangat kan. Saya rasa dapat menaikkan semangat sebab masa saya tengok anak-anak sidik dulu, masa zaman saya kecil, dia dapat membuatkan saya sukanan tu naik tau. Boleh cakap tiap-tiap petang nak main badminton bila lepas tengok cerita anak-anak sidik. Macam tu lah. Ya, sama lah. Apa juga macam keluar main tu. Pernah lah dulu masa kecil, saya terfikir untuk jadi seorang superhero tau. Sampai boleh letak cita-cita tu asal superhero. Sampai macam tu sekali. Sebab orang cakap apa? Kuasa animasi tu, kuasa kartun tu yang ada sebenarnya. So tarikan. Mendapat tarikan. So bagi mendapat menjawab soalan Arif tu, nak tambah sikit, saya rasa yes, memang anak-anak sidik ni mampulah untuk buat kita bersemangat ke arah kesukanan, lagi-lagi badminton kan. Lagipun saya tambah sikit moral daripada cerita tu sebenarnya. Apa yang betul. Ya betul. Moral tu yang penting juga. Nilai cerita tu. Nilai cerita, lepas tu saya nak tambah sikit daripada segi kehidupan keluarga sidik. Kita dapat lihat kan seorang ayah yang selalu memarahi anak-anak untuk selalu improve dia punya skill dari segi badminton. Kalau kita lihat lah. Ya betul. Ayahnya memang seorang yang tegas dalam bidang bidang badminton ni. Betul. So segitu je. Okay, terima kasih saudara Liza. So saya rasa ini peluang saya lah pula untuk bercakap ya. Okay. Dah tak sabar ni nak bercakap ni. Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri saya balik lah. Saya Muhammad Iqbal Yazad bin Abdul Rahman. Dan saya akan sambung lah yang saudara saya dah cakap tadi. Saya cakap soal contemporary punya animasi. So contemporary ni benda yang berlaku dalam era 20-an lah, boleh cakap 20-an sampai lah sekarang ni. Okay, go next. Okay, so kartun yang mula-mula orang pasti orang share. Kalau dah tengok gambar pun mesti korang dah tahu kan. Bobo Boy lah, apa lagi. So nak cakap sikit Bobo Boy ni, dia punya kereta dia, nama dia Muhammad Nizam bin Abdul Razak. Lahir 14 Ogos 1953. Umur dia tahun ni lah 38. Dia orang Johor dan dia bekerja di Mostar. So untuk you guys tahu lah sikit pasal dia ni lah mereka Bobo Boy ni yang mampu kita cakap
mampu menggemparkan dunia lah boleh cakap. Macam kalau kita tengok balik kan daripada zaman sebelum kemerdekaan yang saudara Izhar cakap Adiwira yang pasal orang cakap apa ni? Pasal keluar man. Yes. Betul tak? So pengganti kepada keluar man tu Wawa Boy. Wawa Boy, so kita nampak daripada 2D Malaysia dah berjaya cipta animasi ke 3D iaitu Wawa Boy. So next. Okay, next kita tengok kat sini. Sampai dah ada movie guys. Dan banyak evolution pula tau. Daripada Wawa Boy Galaxy sampai apa ni? Banyak lah version dia yang kita boleh tengok Adiwira Wawa Boy ni. Dan boleh cakap animasi Wawa Boy ni boleh bawa, orang cakap apa, bagi nilai moral yang tinggi lah. Alright, so dekat sebelah dia kita dapat tengok Upin Ipin kan. Okay, kita tengok pula pasal Upin Ipin ni. Next guys. Alright, ni Upin Ipin punya kereta. Nama dia Burhanuddin Muhammad Razi. Memang dah nampak tua kan, tapi berjiwa pelajar lah. Sebab boleh buat cerita pasal Upin Ipin. And all I can say that cerita Upin Ipin ni lebih more kepada autobiografi lah. Macam yang si Izhar cakap juga, yang macam juga Arif Irfan cakap, yang pasal kita nak cerita pasal kita punya childhood kan. Macam Izhar cakap, anak-anak sidik, ayah dia ni sekarang. Tapi dekat Upin Ipin ni dia tak ada ayah. Kita pun well know yang Upin Ipin ni dua orang budak kan. Lepas tu adalah ramai kawan macam Mail, Fizi, apa lagi? Like Ehsan, macam Ehsan Ehsan yang selalu belagak kaya apa semua kan. So diterjemahkan semua dalam apa ni? Dalam kartun ni. Dan kita baca lah sikit, okey. Nama dia Burhanuddin Muhammad Razi. Tarikh lahir 4 September 1956. Umur sekarang ni lah 65 tahun. Dan for you guys know, dia kreator Upin Ipin. Dan dia adalah pengarah syarikat Lex Kopak ni. Yes. Dia pengarah Lex Kopak ni. Dan kalau nak tahu, dia sendiri pun ada suara dia. Suara dia tahu siapa? Tok Dalang. Oh iya ke? Orang tua dia. Ya. Tok Dalang guys. Yang Upin Ipin panggil orang tua kerekut tu. Atuk je si Badrul tu. Ya. Suara dia. Tok Dalang guys. Right. Saya tahu juga So So itulah research saya sikit kan. Okay, kat sini kita dapatlah tengok poster Upin Ipin kan. So filem terbaru yang diorang terbitkan adalah Upin Ipin Keris Zaman Tunggal. So kalau yang dah tengok tu, memang filem ni boleh cakap, macam saya dah tengok kan, boleh cakap saya boleh bagi rating 10 per 10 lah. Sebab memang nice dia punya animation. Dari segi penceritaan, dia bawa balik tau kisah-kisah dongeng, macam kisah dongeng Si Tanggang, kisah dongeng pasal apa ni, Raja Bersiung apa semua. Yang macam itu. Macam P. Ramlee pernah buat kisah Raja Bersiung, kisah Raja Tanggang. Dan dalam watak-watak pun dia guna watak macam P. Ramlee pernah guna lah. Dia guna watak belalang, dia guna watak Si Tanggang. Macam tu lah, dia memang boleh rate 10 per 10 lah. Dan kita boleh lihat daripada era sebelum kemerdekaan, and then masuk merdeka, lepas merdeka, and then sekarang contemporary, kita dapat lihat lah yang apa ni, animation Malaysia ni dah berkembang dari tahun ke tahun ke tahun. Kita boleh tengok kat situ. Betul Kan? Daripada propaganda yang cuba sampaikan kan, tujuan dia. Lepas tu daripada masuk je lepas kemerdekaan, dia cuba menyatu padukan masyarakat kita dengan sukan, dengan anak-anak sidik kan, komen. Lepas tu akhirnya dia dapat berjaya animasi yang cantik seperti Upin Ipin dan apa tu, Bobo Boy. Betul. Saya rasa Ejen Ali pun bagus juga kan, Ejen Ali. Ejen Ali pun one of the, orang cakap apa, animation kita yang berjaya lah, salah satu. Cause kalau kita tengok pun contemporary animation kita ni bukan setakat dalam Malaysia je tau, tapi luar negara pun layan Upin Ipin, luar negara pun layan Bobo Boy. Oh, maksudnya sama lah, Upin Ipin ni berjaya rentas daripada luar negara lah. Ya, dah berjaya rentas luar negara lah. Sampai bukan setakat bahasa. Macam kalau contoh lah, Upin cakap Ipin. Macam Ipin selalu cakap betul. Tapi dia ada juga ikut bahasa lain tau, bahasa English macam true. Memang ada tu lah.
Ya, dia dah ada sampai luar diorang ni negara. kembar ni tak besar-besar lagi Gitu lah. Hari tak tahulah kenapa Burhanuddin tu, Encik Burhanuddin tu tak nak besarkan UPP ni. Macam tak ada edition UPP yang besar. Tapi mungkin atas sebab reason dia rasa sayang kot untuk UPP ni jadi besar. Sebab yelah benda pasal autobiografi kan, pasal kisah kanak-kanak. Kanak-kanak kampung. Kanak-kanak kampung. So saya rasa better kekalkan jugalah UPP ni yang kecil tu. Mungkin kita perlu take time lagi kot untuk bagi UPP besar sikit. Tak macam Bobo Boy. Bobo Boy daripada kecil tiba-tiba ada edition dia dah macam remaja sikit. Lepas tu mungkin nanti datang kot edition yang apa ni? Yang dia macam belia lah pula kan. So saya dapat lah. Daripada cerita Bobo Boy tu, daripada cerita Bobo Boy, saya dapat tahu yang akan keluar satu animasi baru iaitu Mechabot, iaitu ayah dia sendiri. Apa yang saya tak dapat tahu. Betul. Oh, saya kurang research lagi ni. Mechabot dia macam satu franchise lah ataupun satu penanganan macam mana ayah Bobo Boy tu kalau tengok kan episod akhir movie ke episod akhir daripada episod daripada Bobo Boy ada dia tulis Mekamoto tu adalah ayah dia sendiri. Oh. So Encik boleh tengok lah kat YouTube. Saya kurang research lagi. Seronok bercakap pasal contemporary art kan. Ambil pasal Bobo, ambil pasal UPP sekali tak tahu. Dan ada apa? Animosa ada nak buat pasal Mechabot pula. Pasal ayah Bobo Boy. Oh, nice. Tapi aku saya rasa sampai situ je lah kot apa saya nak cakap. So kalau ada apa-apa soalan bolehlah tujukan. Soalan saya rasa tak ada soalan, just macam bersetuju lah apa yang saudara Ikmal cakapkan, iaitu daripada 2D, iaitu daripada sebelum kemerdekaan daripada 2D sampailah sekarang kita nampak lihat animasi di Malaysia ini berubah dengan lebih pesat daripada 2D ke 3D. Lepas tu dia punya segi detail karakter tersebut. Kita tengok UPP dengan Bobo dia punya karakter detail tu, layar-layar rambut tu dia detailkan lagi. So dia nampak macam satu karakter yang hidup dalam hidup. Betul, saya setuju. So Arif, ada apa komen? Saya rasa cuba kita next pada slide ya. Saya rasa Q&A dah kesimpulan dah. Okay. Awak tertinggal satu slide lagi. Lagi dua slide. Lagi dua slide? Okay. Kita nak lagi. Okay, so far saya rasa masing-masing pun dah dapat info. And then saya pun dapat juga banyak info. So daripada sebelum merdeka macam mana kita punya kartun, selepas merdeka macam mana kita punya kartun, dan contemporary lah macam mana kita punya kartun. So kita nampak lah perkembangan tu daripada masa ke masa kan. Jadi untuk saya kat sini saya rasa dah tak ada apa-apa nak tanya. Macam mana untuk Izhar dengan Arif? Ada apa-apa yang masih orang cakap apa? Berlari-lari lah dalam korang punya fikiran. Aku kan tak tanya kan tak lena tidur malam ni. Tak ni bagi semua lah. Tiada lagi lah beberapa soalan. Saya puas hati lah. Arif macam mana? Tidak, soalan saya rasa macam tak ada apa dah. Saya cuma mengharapkan lah animasi Malaysia ni berjaya lah. Boleh kita katakan startup dengan Disney lah. Yes, aku setuju. Kita memang jaya sebab bila kita tengok movie Agent Ali tu, daripada helai rambut dia, macam tu dia punya cantiknya grafik dia tu. Saya mengharapkan macam cerita Malaysia ni kalau boleh kita cuba kembangkan daripada budaya dulu. Yes, supaya negara barat dapat kenal kita punya budaya kita sendiri kan. Betul. Saya setuju. Lebih kepada kita nak cerita sebab kita punya Malaysia ni kan banyak dongeng lah, banyak itulah, banyak inilah. Macam kita tak tahu juga kan kadang-kadang nak terjemah daripada mana kan. So apa kata kita guna animation yang kita macam orang cakap apa, benda dah naik ke atas lah. So kita guna kuasa yang kita ada ni untuk more like kepada macam
kisah-kisah. Macam dalam Eja Ali pun saya nak petik sikit. Dalam movie Eja Ali pun ada cerita kan pasal mamak apa semua. Macam mana orang Malaysia suka apa ni? Suka Pergi lepak mamak. mamak. Lepak Ya. mamak. Sampai boleh jadikan markas dekat bawah stesen mamak tu. Tiba-tiba mamak tu pun ejen juga. Macam cannot pray tau benda tu. Tapi one of the nice thing lah bagi saya. Kan? Betul. Betul. Daripada detailing, dia buat roti canai, dia buat teh tarik. Memang superb lah detailing dia tu. So, Mungkin sim- saya rasa ya. kita boleh tak macam nak lawan dengan animasi Jepun? Rasa boleh dapat tak? so InsyaAllah. far, Eh. apa yang saya Walaupun cakap, macam jauh kan. walaupun nampak jauh tapi boleh lah. InsyaAllah, kita cuba slow-slow. Kan? Betul. Sebab Lagi. Malaysia pun macam daripada segi filem animasi lebih ke depan lah daripada filem yang reality kalau kita perasan. Animasi lebih macam Filem. kembang dengan sangat laju sampai ke Indonesia, sampai ke Brunei nanti tu. Betul-betul saya rasa filem animasi better daripada filem-filem Melayu dekat drama kan. Drama sikit. Okay, sebut ramai, saya nak tambah sikit. Bukan nak hina tau. Bukan nak hina production Malaysia tau. Tapi kalau kita tengok balik, drama kita tak habis-habis dengan syarikat 2.6 bilion. Benda-benda macam cinta. Macam tak tahu tau macam mana tradisi kita nak share tradisi Malaysia tau. Kita nak share apa yang kita selalu buat, apa yang macam hari-hari, contoh macam Izhar, kalau contoh encik awak bangun pagi awak buat apa semua, takkan dah bangun pagi bekerja-kerja nak pergi apa ni, Kerja. tiba-tiba starting cerita drama tu pun dah start. Oh tiba-tiba okey anak ganti ayah, kita ada syarikat 2.6 bilion. Macam apa benda, apa yang kita nak sampaikan sebenarnya tu tak? So, daripada animasi kita dapat tau macam benda tu. Macam Upin dapat tunjuk okey suasana kampung macam mana, dengan perwatakan si budak Ehsan tu yang selalu nak tunjuk barang kaya dia, macam nak tunjuk handphone ke apa kan. So kita dapat nampak benda tu. So saya rasa betul lah apa yang Arif cakap tu. Kita patut guna kuasa animasi kita untuk tunjuk pasal apa yang ada dekat Malaysia ni. Jadi on the same time orang akan rasa oh macam ni Malaysia rupanya, oh macam ni Malaysia. So better model lah. Kan, betul tak? Betul-betul. Betul. Saya sokong. So saya rasa sampai situ je lah kot. Kalau korang ada apa-apa nak tambah, boleh lah kot tambah. Jadi kesimpulannya saya rasa kita better more fokus tu kepada animation lah. Sebab animation kita pun dah setaraf dengan dunia luar kan. Macam Ya. Adi cakap, semoga kita dapat lah tawan di Disneyland nanti. Dekat itu punya animation mesti kan. Memang kita nak kita fokus kepada Malaysia, tapi masalahnya bajet pekerja yang mungkin perlukan ramai ya. juga. Ya betul. Saya harap macam student-student macam kita yang ambil art ke apa kan, dapatlah kembangkan lagi benda tu. InsyaAllah. 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 Terima kasih. Saya rasa itu je lah kot daripada kita orang. Tak ada apa-apa dah kan nak tambah kan? Tak ada. Okay, so itu je lah daripada kami bertiga. Saya selaku pengerusi majlis kau. Lantik sendiri ya. Tiba-tiba telah sendiri. Okay, saya selaku panel dekat sini mengucapkan ribuan terima kasih lah untuk Izhar dengan Arif, untuk Google Meet kita yang kejap ni kita talk about kartun apa semua. Dan saya pun saya sebagai wakil, kalau ada apa-apa yang lemah ataupun yang buruk tu semuanya datang daripada kami, dan apa yang baik tu datang hanya daripada dia yang satu, iaitu Allah. So saya sudahi majlis hari ni, Google Meet hari ni, dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.